Ahli Parlimen Pembangkang persoal kedudukan Zulkifli Hanafi di Dewan Rakyat. SEGIM bakal ditubuhkan dan diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Muhyiddin Yassin akan guna khidmat Peguam Diraja UK dalam perbicaraannya. Peguam Negara masih pertimbang surat representasi ketiga Rosmah Mansur. Perjanjian penyelesaian antara DOJ dan Jolo adalah perkara berasingan. Dan Mahkamah Session tetapkan 9 Ogos untuk dengar permohonan Daim Zainuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Nextstep News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Nextstep Malaysia. Kedudukan Ahli Parlimen Tanjung Karang Datuk Dr. Zulkifli Hanafi yang bertukar dan dipindahkan di tengah-tengah antara blok kerajaan dan pembangkang dipersoal Ahli Parlimen Pembangkang di Dewan Rakyat. Difahamkan Cik Muhammad Zulkifli Jusoh PN Besut mempersoalkannya ketika sesi pertanyaan lisan di Dewan Rakyat. Timbalan Speaker Alice Lau kemudiannya mempersoalkan peraturan mesyuarat mana yang digunakan oleh Ahli Parlimen Besut untuk mengajukan soalan berkenaan. Cik Muhammad yang kelihatan tidak berpuas hati dengan penjelasan Lau menyifatkan timbalan Speaker itu tidak layak mempengerusikan mesyuarat. Lau kemudiannya meminta Ahli Parlimen Besut itu keluar Dewan jika tidak berpuas hati. Abdul Latif Abdul Rahman PN Kuala Krai turut membangkitkan tentang kedudukan Ahli Parlimen Tanjung Karang itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan Suruhanjaya Ekonomi Gig Malaysia SEGIM akan ditubuhkan dalam tempoh 2 bulan lagi dan diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Katanya, ia sebagai kesinambungan hasrat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika Kongres Ekonomi Bumi Putra baru-baru ini yang mahu melihat ia diwujudkan. Difahamkan Suruhanjaya itu bukan sahaja meliputi hal berkaitan kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing, malah melibatkan pekerja separa masa dan separa profesional. Itu kerana kumpulan itu termasuk di bawah Akta 789 iaitu Akta Bekerja Sendiri dan ia dapat dilakukan dalam tempoh 2 bulan atau 60 hari dari sekarang. Mengulas lanjut, Ahmad Zahid berkata, suatu akta baru berkenaan ekonomi gig akan dibentangkan di Dewan Rakyat pada sidang Oktober hingga Disember depan. Katanya, ia berikutan hanya 250,000 daripada 1.16 juta pekerja gig mencarum perlindungan pertubuhan keselamatan sosial perkeso. Bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin akan menggunakan khidmat Peguam Diraja dari United Kingdom. Ia bagi proses perbicaraan dalam permohonan semakan untuk membatalkan 4 pertuduhan salah guna kuasa yang dikenakan ke atasnya. Peguam yang dikenali sebagai Stephen Perian merupakan peguam diraja pertama diterima masuk ke Mahkamah Tinggi Malaya akan memperkuat pasukan undang-undang Muhyiddin di depan panel 5 hakim di Mahkamah Rayuan pada 9 Julai ini. Seorang daripada peguam bela Muhyiddin mengesahkan penyertaan Perian dalam pasukan pembelaan ahli politik terbabit. Pada Mac tahun lalu, Muhyiddin didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 3 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan 232.5 juta terkait jana wibawa. Surat representasi ketiga isteri bekas Perdana Menteri iaitu Rosmah Mansur masih dipertimbangkan Jabatan Peguam Negara AGC bagi pengguguran 17 pertuduhan pengubahan wang haram dan pengelakan cukai terhadapnya. Peguam Amir Hamzah Arshad memaklumkan mereka masih belum menerima jawapan daripada AGC. Amir kemudian membentangkan hujahnya berkaitan mengapa pertuduhan itu harus dibatalkan kerana ia didakwa tidak berasas. Peguam itu berkata pertuduhan berkenaan tidak dirangka
dengan betul dalam butirannya seperti yang dikehendaki oleh undang-undang menyebabkan Rosmah keliru untuk mengetahui apa sebenarnya dakwaan kesalahan yang dituduhnya. Rosmah 72 tahun sedang dibicarakan atas 12 pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan 7.09 juta dan 5 kesalahan gagal mengisytiharkan pendapatannya kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, perjanjian penyelesaian antara Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat DOJ dan Low Tech Joe atau JOLO adalah perkara berasingan dengan tindakan kerajaan yang masih memburu ahli perniagaan itu. Kedua-dua perkara berkenaan perlu dibezakan dan DOJ mempunyai tindakan jenayah tersendiri yang dikenakan terhadap JOLO. JOLO baru-baru ini dilaporkan akan menyerahkan harta bernilai lebih 471 juta termasuk sebuah apartmen mewah di Paris dan karya seni Claude Monet dan Andy Warhol. Tindakan itu dibuat bagi menyelesaikan kes pelucutan hak sivil berhubung peranannya dalam skandal rasuah dan penyelewengan dana 1MDB. Aset yang dilucut hak itu adalah tambahan hampir kepada 4.19 bilion termasuk super yacht bernilai 503 juta yang JOLO dan keluarganya dilucut hak sebelum ini. Mahkamah Session menetapkan 9 Ogos ini untuk mendengar permohonan bekas Menteri Keuangan Tun Daim Zainuddin supaya kes gagal mematuhi notis dengan tidak mengisytiharkan harta termasuk beberapa kenderaan mewah, syarikat dan hartanah dihadapinya didengar Hakim Mahkamah Session lain. Hakim Azrul Darus menetapkan tarikh itu selepas Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Fadli Muhammad Zamri memaklumkan pihaknya masih menunggu keputusan berhubung permohonan pemindahan kes yang difailkan Daim pada 7 Mei lepas. Muhammad Fadli berkata afidavit balasan responden difailkan pada 23 Mei lepas manakala afidavit jawapan pemohon pada 30 Mei. Sementara itu, Peguam M. Puravelan yang mewakili Daim memohon supaya kehadiran anak guamnya dikecualikan pada 9 Ogos itu. Bagaimanapun, Timbalan Pendakwa Raya Wan Shahrudin Wan Ladin membantah permohonan peguam itu dan memohon supaya Daim hadir untuk prosiding pendengaran nanti. Azrul kemudian memerintahkan supaya kehadiran Daim pada 9 Ogos tidak dikecualikan. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.